Malaysia merupakan salah satu negara pengeluar utama nanas dunia selain daripada Thailand, Filipina, Indonesia, Hawaii, Ivory Coast, Kenya, Brazil, Taiwan, Australia, India dan Afrika Selatan. Namun kini, industri nanas negara dikatakan mengalami zaman kemerosotan. Benarkah tanaman nanas akan terus malap untuk bersaing dengan tanaman komoditi utama negara yang lain? Nanas atau nama saintifiknya Ananas commusus, sejenis tanaman tropika yang dipercayai berasal dari bahagian timur Amerika Selatan. Ia diperkenalkan di tanah Melayu pada abad ke-16 oleh orang-orang Portugis. Pada tahun 1921, nanas mula ditanam di Singapura, Johor dan Selangor sebagai tanaman kontan. Tanaman nanas terus berkembang dan diusahakan secara peladangan di kawasan tanah gambut, terutamanya di Johor. Oleh kerana negara kita melalui fasa dasar pandang ke timur, maka sektor industri semakin pesat dan rancak membangun. Sektor pertanian yang satu ketika dahulu sebagai nadi utama negara telah menjadi sektor sokongan bagi Malaysia. Zaman kemerosotan industri nanas sekitar tahun 1990-an semakin ketara ekoran persaingan dengan tanaman komoditi yang lebih menguntungkan, khususnya kelapa sawit. Buktinya, pada tahun 2012, sektor sawit terus kekal sebagai penyumbang ekspor komoditi negara yang terbesar sebanyak 57.5% daripada keseluruhan pendapatan ekspor komoditi. Kemerosotan berlaku selepas tahun bermula tahun 90-an, di mana pada ketika itu kelapa sawit dibawa masuk ke Johor. Tanah gambut boleh ditanam kelapa sawit. Jadi oleh kerana kelapa sawit mempunyai permintaan yang tinggi, jadi kebanyakan penanam nanas ni beralih kepada kelapa sawit. Jadi disebabkan oleh itu, kita telah mengadakan beberapa program lah seperti penanaman semula, dan bila masuk tahun 2000, keadaan telah berubah. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1957 yang dahulunya dikenali sebagai Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Melayu. Selaras dengan perkembangan industri nanas, perubahan nama agensi ini telah dibuat pada tahun 1992 tertakluk kepada Akta Perusahaan Nanas 1957 Semakan 1990 di bawah Kementerian Perusahaan Utama. Namun, pada tahun 2000, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia telah dipindahkan di bawah Kementerian Pertanian Malaysia dengan mengekalkan peranannya bagi mengawal dan menyelaras industri berotasikan pertanian. Misi LPNM iaitu memantapkan industri nanas negara sehingga ke tahap penguasaan produk di peringkat global melalui perkhidmatan teknikal dan bantuan fizikal ke peringkat pasaran dan pemasaran secara lebih kreatif dan inovatif, semestinya menjanjikan satu era baru bagi LPNM untuk terus berdaya saing di peringkat global menjelang tahun 2020. Kini kita dah mula mengorak langkah dengan program-program yang lebih komersial. Kalau dulu banyak kita tanam secara kecil-kecilan, di mana kita diberikan tanggungjawab, diberikan peruntukan kerajaan untuk membangunkan pengebun-pengebun kecil sebagai social obligation. Kita punya tanggungjawab kepada masyarakat kampung yang dulu menanam nanas memang dianggap sebagai petani miskin. Tapi kini dia berubah wajah. Industri nanas Malaysia mendapat sokongan kerajaan dari segi polisi pembangunan tanah. Sektor perkebun kecil dan sektor ladang adalah diberi perhatian oleh kerajaan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan program sokongan industri. Beberapa strategi telah diatur berdasarkan perancangan jangka panjang yang telah disusun. Fokus LPNM adalah untuk membuka kawasan-kawasan baru dan meningkatkan produktiviti serta menangani isu kekurangan bekalan buah ke kilang-kilang. Selain daripada hikmat nasihat, Lembaga Nanas juga telah memberi dari segi sulur nanas lah dengan nilaian 400,000. Selain daripada itu, bantuan yang kita berikan adalah bentuk pemasaran untuk memasarkan hasil-hasil produk MD itu
di peringkat tempatan maupun kita untuk tujuan ekspor lah. Globalisasi pensejahteraan dan integrasi ekonomi dunia bererti persaingan akan menjadi unsur paling utama dalam menentukan kejayaan dan berdaya kekalnya industri nanas Malaysia. Bantuan yang telah diberikan dari Lembaga Nanas Malaysia iaitu daripada segi suluh. Untuk 10 ekar diberikan 200,000 biji suluh. Untuk seekar diberikan 20,000 suluh. So daripada Lembaga Nanas sendiri dia ada memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan cara penanaman nanas dan penjagaan. Sebelum pembangunan komoditi lain, industri nanas merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Kini, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM bertanggungjawab dalam mengawal dan memajukan industri nanas Malaysia. Tapi dia tetap kena juga. Sebab itu kita galakkan supaya dia ada penutup buah. Untuk MD ni dia very sensitif kulit dia. Dia kalau ni tangkap ni. Dia luka daripada dia kecil lah luka. Jadi bila besar buah dia dah masak luka dia ke dalam. Dia kena kena black heart. Saya pada asalnya mula dengan 1 ekar tanaman tu untuk mengisi masa lapang lah lepas balik sekolah. Tapi selepas penghasilannya tu menguntungkan, jadi saya teruskan lagi daripada 1 ekar, 2 ekar. Kemudian sampai sekarang ni saya dah ada 40 ekar lah tanaman. Industri pengkalingan telah wujud sejak lebih 100 tahun. Pengkalingan buah nanas secara komersial mula-mula dijalankan oleh orang-orang Cina di Singapura. Industri nanas kaling mencatat ekspor yang kedua tertinggi selepas tembikai di dalam kategori buah-buahan tropika. Industri ini juga memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada ekonomi negara dan memberi peluang-peluang pekerjaan secara langsung di sektor peladangan dan pemprosesan. Dengan adanya agensi yang bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan pembangunan industri nanas, Malaysia berkemampuan menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan masih upaya bertahan di pasaran utama. Daripada perniagaan secara kecil-kecilan milik keluarga, syarikat Lee Pineapple telah berkembang kepada perniagaan berskala besar sejak 1935 melalui industri pengkalingan dan pengeksport nanas dalam tin dan jus. Kita sudah lama dalam pasaran, kita dah ada klien-klien kita sendirilah. Dah lama dengan kita. Jadi sampai sekarang kita kekal lagi lah. Banyakkan kita pergi negeri USA dan Jepun. Yang lain negeri-negeri Arab. Tempatan 20% saja. Buah nanas diperiksa dan digrade kepada 3 grade utama mengikut saiz. Buah yang telah digrade dikupas dan dibuang empulur menggunakan mesin kuang 6. Nanas yang telah dikupas kemudiannya diperiksa bagi membuang saki-baki sisa kulit dengan menggunakan pisau. Kemudian, buah-buah nanas tersebut disalurkan ke slicing machine dan resizing machine untuk pelbagai bentuk potongan. LPNM juga mengambil kira kecekapan, daya saing dan teknologi dalam pengeluaran, pemasaran dan perdagangan. Kami di bahagian Pelaksanaan Inspektorat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia biasanya akan mengawal, memeriksa kilang lah, berkala sebanyak seminggu sekali. Apa yang kita cek ialah nanas kaling yang dimasukkan dalam tin. Kita cek dari segi keseragaman potongan, dari segi keseragaman warna, supaya dia nampak standard mengikut kitanya piawaian yang ada di Lembaga Nanas. Syarikat yang mempunyai lebih 10,000 ekar tanah ladang dan 1 kilang pengantinan makanan adalah merupakan antara yang terbesar dan paling moden di negara ini.
dianggarkan sebanyak 2.5 juta nanas dalam tin dan jus dikeluarkan setahun dengan menggunakan tenaga kerja lebih daripada 1,000 orang. Potongan buah nanas dimasukkan ke dalam tin dan kemudiannya dibawa ke mesin sirap. Larutan sirap dengan pekatan yang telah ditetapkan disediakan berasingan dan diisikan ke dalam tin yang berisi dengan kepingan nanas dengan menggunakan sirapping machine. Produk-produk yang telah siap disusun di atas palet akan disimpan selama 2 minggu untuk memastikan kestabilan produk tersebut serta bebas dari kontaminasi oleh mikroorganisma semasa pemprosesan dan pengendalian. Pada masa ini, 95% daripada pengeluaran nanas kaleng adalah untuk pasaran ekspor dan lebihan 5% adalah untuk pasaran domestik. Manakala nanas segar menyumbang 3% untuk pasaran ekspor dan 70% untuk pasaran domestik. Buah nanas mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi yang amat diperlukan untuk kesihatan dalam membantu menyembuhkan luka atau cedera di samping penyerapan zat besi ke dalam saluran darah. Kandungan vitamin B dalam buah nanas terutamanya B1 berfungsi dalam membantu proses penghadaman dan melicinkan proses pencernaan dalam usus, manakala vitamin B3 bersama kandungan karbohidratnya dapat mengawal sistem penghadaman agar sentiasa sihat. Untuk menghadapi pasaran baru ni, kita perlu bersaing dari segi variety. Jadi saya telah merancang dan telah membawa masuk benih nanas MD2 yang berasal daripada Hawaii. Selepas ke Hawaii, benih ini telah dipindahkan ke Costa Rica dan akhirnya di Filipina. Dan MD2 ini merupakan satu variety nanas yang dah agak lama di pasaran dan mempunyai permintaan di mana-mana pasaran pun. LPNM telah menerima peruntukan sebanyak RM5 juta daripada program NKEA EPP7 dan projek tersebut telah diletakkan di bawah projek pembinaan Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih di dalam projek siling pembangunan. Penyelidikan dijalankan di makmal ini bagi proses pengkulturan tisu didik. Bilik ini perlulah berasingan dan jauh dari bilik pembiakan benih supaya dapat mengelakkan pencemaran dan kemasukan benda asing di tempat pembiakan. Penyediaan media dan larutan stok adalah asas bagi kultur tisu. Media perlulah dibancung mengikut rasio yang telah ditetapkan. Ruang penyediaan media dan larutan stok perlu mempunyai sumber air supaya memudahkan aktiviti dijalankan. Kita baru perolehi lebih kurang 15,000 benih tisu kaca, di mana tisu kaca ini kita akan transfer ke nursery dan kemudian kita akan pindahkan ke ladang, di mana ladang di sinilah di Ali Bukit kita belum lagi kita belum lagi transfer kepada pekebun-kebun yang berdaftar lah. Bagi pengesahan cap jari DNA itu, setakat ni kita telah mengesahkan cap jari DNA bagi benih MD2 bagi pembekal-pembekal MD2 di Malaysia. Media-media dan perkakasan yang telah disediakan dan disteril di bilik penyediaan bahan media disimpan dengan baik di rak penyimpanan dengan suhu dan kelembapan yang terkawal di dalam bilik penyimpanan media dan perkakasan. Ruangan ini perlulah bebas dari benda asing seperti habuk dan kotoran bagi mengurangkan kadar kontaminasi pada media-media dan perkakasan yang akan digunakan semasa proses pengkulturan tisu. Benih yang telah dikultur di dalam media akan disimpan di dalam bilik pengeraman benih yang mempunyai bekalan cahaya yang berterusan serta pengawalan suhu dan kelembapan. Benih yang telah mencapai saiz yang sesuai perlulah dipindahkan di bawah penjagaan nursery dahulu supaya benih yang dibiak dalam persekitaran terkawal di dalam makmal tidak mengambil kejutan dengan persekitaran luar semasa proses penanaman di ladang.
Di bawah Akta Perindustrian Nanas 1957 kurangan Semakan 1990 kurangan Akta 427, LPNM juga berfungsi untuk membiayai program-program pendidikan agronomi dan pendidikan pemprosesan yang berkaitan industri nanas. Kita buat kajian ni adalah kajian menggunakan tanaman menggunakan Shiba-Shine. Jadi kita nak buat sesuatu yang kelainan sikit di tanah gambut sebab sekarang ni masalah kos tenaga. Tenaga, jadi kita gunakan Shiba-Shine ni. Bila kita gunakan Shiba-Shine, kita akan mudah mengawal rumpai. Rumpai hanya dikawal di lorong ni saja. Mana lorong antara plastik dengan plastik dan berkawan sekaki. Jadi adalah sebelum kita tanam ni pun kita dah baja. Tempoh kajian terangkan pada saya sikit macam mana? Manakala tempoh kajian kita buat antara 11 hingga 12 bulan. Itu bergantung pada pertumbuhan pokok lah. Sebab ni tanaman gunakan Shiba-Shine, kita nak tengok sama tak gunakan yang tak dengan yang tak gunakan Shiba-Shine. Gunakan Shiba-Shine ni kita baja adalah awal sebelum kita pasang plastik ni. Mana kita baja awal, lepas tu baru kita pasang plastik. LPNM menitikberatkan dari segi rantaian bekalan makanan dengan menggalakkan pembangunan industri yang terancang melalui khidmat pengembangan. Bermula daripada tahun 2012 kita mulakan tanaman dan sehingga kini kita dah ada lebih kurang 2,000 ekar lah yang dah bertanam, tapi permintaan China yang saya akan pergi ni insya-Allah kita akan menandatangani MOU lebih kurang 100 kontena sebulan. Jadi saya pun tak tahu, masalah saya sekarang ni untuk menanam lebih luas kita tidak mempunyai tanah. Dan untuk commercial punya plantation, untuk kita orang kata boleh pengeluaran yang stabil, yang konsisten, kita sekurang-kurangnya ada seorang pengusaha tu kena ada 50 ekar tanah. Nanas MD2 adalah bakal nanas yang telah dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Nanas di Hawaii dan tergolong dalam kumpulan hybrid dengan pendekatan pembiakan melalui sulur. Ia mempunyai ciri daun yang tidak berduri. Kulit buahnya berwarna hijau terang dengan isi yang berwarna kuning keemasan. Bentuk buah nanas MD2 adalah berbeza dengan nanas yang lain, iaitu berbentuk silinder dan mempunyai jumlah mata antara 120 hingga 160 dengan berat mencecah 2.5 kg sebiji. Nanas MD2 mempunyai kualiti yang tinggi dengan rasanya yang manis, tinggi kandungan fiber serta 4 kali ganda lebih tinggi kandungan vitamin C berbanding dengan nanas-nanas lain yang berada di pasaran. Dari segi ketahanan buah, untuk ekspor ke luar negara boleh bertahan selama 1 bulan selepas daripada aktiviti menuai indeks 1. Dari segi tahap kemanisan buah tu, indeks Brix dia ada iaitu 15 sampai 20%. Berbanding dengan nanas-nanas lokal ni, kebanyakan dia punya Brix bawah 15%. Kualiti buah MD2 ni sangat baik sebab berbanding dengan yang nanas-nanas lokal macam Morris, MD2 tak lidas. Kulim Pineapple Farm telah terlibat dalam perusahaan nanas MD2 bermula dari tahun 2009. Syarikat ini telah mengimport seluruh benih nanas MD2 daripada negara Filipina. Tujuan pemilihan tanah bukit ni salah satu faktor dia iaitu untuk kemudahan mekanisasi ladang. Sebab kita tanam MD2 ni dalam big scale akan memerlukan ramai pekerja. Tetapi melalui penggunaan mekanisasi ladang, kita akan dapat mengurangkan jumlah tenaga kerja. Perangkaan hasil ini dapat dinilai melalui keluaran tanaman yang dimiliki oleh Kulim Pineapple Farm, iaitu sebanyak 237 hektar dan keluasan kawasan bertanam iaitu 160 hektar. Sebuah unit mesin boom spray yang mempunyai kapasiti 800 liter dengan panjang 40 kaki direka. Mesin ini sangat cekap dalam kerja-kerja membaja, pengawalan rumpai dan pengawalan serangga. Pasaran nanas MD2 yang semakin bertambah telah menarik perhatian pengusaha-pengusaha ladang nanas untuk bersama-sama membangunkan penyelidikan nanas MD2. Permintaan nanas MD2 untuk pasaran dalam dan luar negara adalah semakin meningkat. Justru, pihak pelaksanaan LPNM sentiasa memberi khidmat nasihat dan pemantauan bagi memastikan mutu dan kualiti nanas sentiasa terjamin.
Pihak kami daripada Lembaga Nanas Malaysia memantau semua eksporter, pengeksport di seluruh Malaysia, dan JTP Trading adalah salah satu eksporter yang berada di negeri Johor. Pihak kami memantau daripada perjalanan buah itu untuk dihantar ke luar negara, dan juga pihak eksporter hendaklah mematuhi spek sebelum buah itu dihantar ke luar negara. Jadi spek-spek yang ditetapkan oleh packaging house adalah seperti buah mestilah mempunyai berat yang mencukupi seperti 1.5 hingga 1.8 memenuhi keperluan ekspor. Saya memang nakkan perubahan yang besar dalam industri nanas keseluruhannya, tapi fokus saya adalah untuk menanam nanas variety MD2 yang saya sebutkan tadi secara besar-besaran, dan memang kita rasa kita boleh mencapailah matlamat saya untuk mewujudkan beberapa orang jutawan nanas ni melalui program yang kita dah rancang begitu rupalah. LPNM juga turut menambahkan aktiviti-aktiviti industri nanas hiliran dan bernilai tinggi. Mungkinkah sinar ananas komersial akan terus bersinar kembali?